Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Okey, bersama anda ialah Cikgu Saham. Okey, pada hari ini Cikgu Saham bawakan seorang tetamu istimewa bersama Cikgu Saham. Dengar suara Cikgu Saham sebab kita pakai mask okey. So, apa khabar Datuk? Baik. Okey, bersama Cikgu Saham tetamu istimewa, kita dengar dulu Datuk memperkenalkan diri, siapa dan bagaimana Datuk boleh kenal Cikgu Saham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyak kepada Cikgu Saham kerana sudi jemput saya ke dalam live yang sesi petang ni. Nama saya Guntur Tobing. Syarikat saya Gading Kencana Sdn Bhd. Saya ada pengalaman 27 tahun dalam bidang tenaga solar. Dan sehingga hari ini, masa kita start solar dulu, kita jual solar garden light yang kecil itu. Hari ini selepas 27 tahun, kita ada 2 solar farm. Total aset kita adalah 500 juta. Dan kita punya revenue forward is about 1 billion nanti 2021. Until 21 years from now. Ya, kita ada power purchase agreement dengan Tenaga Nasional Berhad dan kita berkembang maju. Selain daripada itu, kita juga sedang mempersiapkan syarikat kita untuk disenaraikan di IPO dalam 3 tahun lagi. Jadi dalam proses untuk kita mengembangkan kita punya ke IPO, saya perlu belajar tentang saham dan saya cukup bertuah kena berjumpa dengan Cikgu Saham yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak dalam saham. Saya tahu Cikgu Saham ni, saya dah kenal dia zaman daripada utusan lagi dan saya cukup kagum dengan pengalaman beliau yang melalui krisis ekonomi selama 3 kali daripada 94, daripada 87, 97 dan seterusnya sehingga ke hari ini beliau masih lagi kukuh, utuh dan tetap berada dalam industri saham. Begitu juga dengan saya syarikat Gading Kencana pun daripada 93 sampai sekarang kami masih lagi kukuh dan ada dan sehingga hari ini kita selain daripada jual untuk solar di pasaran solar farm, kita juga menjual di rumah-rumah. Jadi menggunakan teknik net energy metering, kita akan menjimatkan bil elektrik daripada isi rumah sebanyak 70% up to 70% dan sekiranya customer memerlukan after sale service, yang ini kita ada. Janji kita pada customer ialah we serve everyone everywhere and anytime. Kita dah berada selama 27 tahun dan kita ada PPA lagi 21 tahun dan insya-Allah sekiranya pelanggan-pelanggan yang masang ada masalah operation and maintenance, kita mampu untuk datang dan buat servis pada kadar yang berpatutan. Jadi itulah sedikit tentang syarikat saya dan kenapa saya berkawan dengan Cikgu Saham ni. Saya buka lah kalau Cikgu nak tanya lagi, silakan. Maknanya Datuk ni pakar dalam bidang solar energy dan Cikgu Saham pakar dalam pelaburan saham lah. Iaitu dua bidang yang berlainan. Okey. So apakah expectation Datuk dengan Cikgu Saham? Apabila Datuk jumpa dengan Cikgu Saham, apakah expectation? Dalam perniagaan, suka tak suka kita kena collaborate dengan orang yang ada pengalaman yang besar. Jadi syarikat saya ni syarikat Sdn Bhd. Kita telah kembangkan ke peringkat yang optimal yang kita mampu. Untuk pergi jauh ke depan, kita terpaksa mempersiapkan syarikat untuk ke pasaran IPO, Bursa Malaysia. Dalam perjalanan menuju ke Bursa Malaysia, kita ada konsultan, kita ada banker, kita investment bank yang mempersiapkan kita. Dan itu untuk pergi ke bursa. Bila kita sudah berada di bursa, kita terpaksa faham tentang teknik-teknik dan juga pelabur-pelabur, pemain-pemain saham, kecenderungan mereka dan sebagainya. Jadi saya berkawan dengan Cikgu Saham yang begitu lama ni, saya yakin dia mempunyai pengalaman cukup lah untuk bagi nasihat kepada kita. Dan juga dalam masa yang sama, saya juga belajar melabur bersama-sama dengan Cikgu Saham. Yang saya suka dengan Cikgu Saham ni, kita boleh bermula daripada saiz pelaburan yang kecil dan kita kembangkan. Dan saya dapati idea pelaburan yang dibagi oleh cikgu ni nampaknya dia memang pantas. Short sales dan kita dapat realizekan kita punya gain dalam masa yang pendek dan berkekalan. Maknanya
slowly but steady, dan kita akan grow. Dan saya pun pantau, dan hari ini saya sedang dalam proses untuk mengisi borang CDS dengan Cikgu Saham, dan insyaAllah kita akan kembangkan lagi lah pelaburan tu. Jadi bila kita dah berada di pasaran saham, kita kena faham macam mana saham itu dimainkan. Bila kita ada pengalaman tu, barulah kita dapat kembangkan. Dan kalau kita tak mampu nak jaga dua-dua kepakaran, kita cari kawan-kawan yang ada kepakaran tu, macam Cikgu Saham yang boleh bantu. Cikgu Saham ni yang saya suka ni, nombor satu, dia ni ahli Persatuan Remaiser Bumi Putra. Ini dah satu, ini dah sure dia ni patuh syariah. Dan yang kedua, dengan pengalaman dia ada dan pengaruh yang dia ada, dia biasa bekerja di syarikat-syarikat saham yang terkemuka di Malaysia ni. Dia mampu untuk memberi nasihat yang tepat dan bagi kedudukan yang betul dan menasihatkan kita dengan cara yang benar supaya dapat mengurangkan risiko kerugian dalam kita melabur dalam pasaran saham. Okey, panjang lebar ya Datuk ya. Okey, Liana Maldini, Assalamualaikum CS Datuk. Salam. Okey, kita buka soalan kepada pengikut-pengikut Cikgu Saham untuk bertanya tentang industri solar energy kepada Datuk. Kalau ada anda pada hari ini saja, biasanya kita tanya tentang saham. Hari ini anda boleh tanya tentang industri solar energy. Okey. Datuk, apakah expectation dalam Malaysia ni ada ramai remiser? Apakah ciri-ciri seorang remiser yang Datuk pilih? Nombor satu sekali, remiser tu saya prefer Muslim. Yang kedua, pelaburan saya ni saya nak labur dalam sektor yang patuh syariah. Yang ketiga, saya nak make sure dia patuh syariah daripada saham dia sehingga ke warrant issue dia buat. Nombor tiga, pengalaman remiser tu mestilah pengalaman yang panjang, dan rekod mestilah rekod yang terbukti lah. Ya. Kalau dia pun tak ada lesen, susahlah. Cikgu Saham ni saya tahu dia ada lesen dan dia bekerja di syarikat yang terkemuka. Jadi dengan pengalaman yang begitu banyak dan luas tu, insya-Allah dia dapat membantu mengurangkan risiko dalam sebarang pelaburan yang kita buat. Okey. Saya nak tanya, Cikgu Saham nak tanya dengan Datuk, pengalaman Datuk dalam saham. Walaupun saya ada pengalaman bekerja dengan syarikat tersenarai di bursa saham, tapi saya tak pernah main saham sebelum ni. Jadi saya ni kira newbie lah. Dan saya kenal cikgu begitu lama, tapi saya tak yakin, saya takut macam orang kata, jangan main saham, takut rugi, jangan sentuh dan sebagainya itu. Tapi bila saya berkenalan dengan lebih rapat dengan cikgu ni, secara dekat ni baru saya ada keyakinan untuk mula melabur, mula mencari pelaburan yang risiko rendah dan pulangan yang cepat, dan saya sedang membina keyakinan daripada pasaran saham. Okey, saya tengok tadi Datuk ada bawa buku Cikgu Saham kan? Ya. Okey, dah berapa banyak muka surat yang Datuk baca, dan topik apakah yang menarik perhatian Datuk dalam buku tersebut? Saya mula baca semalam. Sampai semalam saya dah baca habis sekali. Dan saya nak baca sekali lagi. Saya tengok dalam buku tu sangat jelas apa yang dia katakan. Macam apakah jenis security atau saham yang ada. Kita tak faham warrant tu macam mana, derivative tu macam mana, right issue tu macam mana. Jadi dalam buku tu dia menerangkan dengan jelas. Selain daripada itu, dalam buku ni kalau kita baca buku sekolah, dia cerita teori je. Tapi buku cikgu yang saya dapat tu, dia menceritakan pengalaman cikgu tu. Ada beberapa contoh-contoh yang kebetulan saya pun dengar berita tu zaman dulu, dan saya cukup tersentuh bila baca contoh-contoh yang cikgu, pengalaman-pengalaman yang ditulis dalam bentuk contoh dalam buku tu. Tajuk-tajuk tu sangat terkesan dengan saya. Jadi saya akan baca lagi sekali supaya saya dapat ada tandakan di buku. Setengah orang baca buku ni, baca buku novel, baca seronoknya. Macam saya baca buku Cikgu Saham tu, saya sangat serius. Saya tandakan, saya highlighter, saya tandakan muka surat dia, dan saya tengok kan. Memang saya klepek kan. Memang itu saya nak keluarkan ilmu tu. Dan kalau saya tak faham, saya boleh tanya cikgu. Dan kebetulan semua pengalaman yang cikgu tulis tu, saya pun lalu bersama. Saya ada baca dalam akhbar, kejadian itu berlaku.
dan cikgu mengupas apa yang sebenarnya terjadi pada masa tu, pada masa tu di mana cikgu sedang terlibat. Ini bagi saya keyakinan bahawa cikgu ni bukan cikgu yang auta, tapi cikgu yang fakta. Dia memang tahu apa dia cakap dan dia memang kongsikan pengalaman dia tu dan betul apa yang telah berlaku tu. Ini yang paling best lah saya rasa dengan cikgu saham ni. Okey, sebagai newbie, jadi apakah nasihat Datuk lah newbie kepada newbie? Ya. Nasihat saya pada newbie, nombor satu, kita kena cari pembimbing kita yang dalam bidang saham ni yang berpengalaman lah. Macam cikgu saham ni saya confident lah. Saya boleh recommend cikgu saham ni pada semua kawan-kawan saya yang ingin menceburkan diri dalam bidang saham ni. Dan nombor dua, bila kita duduk di rumah masa MCO ni memang kita bosan, tak tahu nak buat apa, risau pun ada, ekonomi tak stabil. Dan saya dapati idea-idea pelaburan yang dibagi oleh cikgu saham ni ada merit dan dah mencapai untung pun. Kalau saya dah ikut, saya dah untung lah. Bukan sikit-sikit, untung sampai 20%. Jadi kalau saya masuk tender JKR pun, saya tak dapat tender kerajaan pun, saya tak dapat margin begitu besar dalam construction dan sebagainya. Jadi ini satu pendekatan. Yang kita tak payah start besar. Kita boleh mula dengan kecil-kecilan dan kita boleh bina keyakinan itu dari masa ke masa, dan bila kita dah bersedia untuk bermain untuk melabur pasaran saham dengan lebih besar, masa tu kita dah ada pengalaman sendiri. Macam sekarang ni saya belum ada feel tentang pergerakan pasaran tu, saya belum ada feel. Tapi saya syukur saya ada cikgu saham yang sentiasa bagi saya cadangan-cadangan tertentu dan saya pantau, saya dapati cadangan-cadangan tu tepat. Dan kadang-kadang kita beli untung dalam masa satu hari, saya beli pagi, jual petang dan sebagainya, dan saya belum beli lagi, saya cuma tengok, pantau dulu ya. Kalau orang kata kalau nak belajar betul-betul, kita belajar, kita buat. Macam test dululah, test kita power test. lah. Kita dah newbie, kita tak faham. Ya, pasal dengar cerita tu menakutkan. Kalau sekali rugi, banyak rugi. Jadi kita pantau, kita monitor dulu. Cikgu bagi 3 kaunter, saya dapati 3 kaunter tu betul macam dijangkakan. Beli sekarang, keluar petang, esok masuk lagi, dah naik, dah turun balik. Dan selalu kita dapat maknanya technical analysis yang cikgu buat tu, dia tahulah, saya tak tahu macam mana cikgu buat technical analysis, tapi jangan boleh percaya bulat-bulat dulu. Perhatikan, kaji, maksudnya macam itulah. Kita test dulu, kita tengok dulu, kita rasa betul, kita rasa yakin, barulah kita mula melabur. Kalau tak yakin, tak usah melabur lah kan. Benda perkara bisnes ni bukan sesuai untuk semua orang, bukan perkara main-main. Kalau kita tak confident, then thank you very much cikgu, saya tak minat, saya teruskan dengan saya soalan bisnes. Kalau saya rasa ada signifikan, ada kebenaran dan ada keuntungan, dan saya boleh melabur dengan lebih banyak lagi lah dari masa ke masa. Betul. Okey, Datuk, dalam pasaran saham ni, sebelum kita buat beli jual saham, kita kena belajar. Adakah Datuk bersedia untuk belajar? Oh ya, ilmu ni kita kena cari setiap masa. Dan zaman PKP ni adalah zaman yang terbaik sebab kita boleh belajar dari rumah. Kalau dulu kita kena naik kereta pergi ke tempat-tempat tertentu, hotel lah, convention hall lah, ramai-ramai dan sebagainya. Jadi bila kita duduk belajar online ni, saya rasa ini lebih baik. Anytime boleh duduk. Dan kalau kita rasa kita nak makan, nak minum, kita boleh keluar pergi ke dapur, ambil makanan, datang belajar. Dan ini satu era yang cukup baik untuk kita meraih sebanyak mana ilmu yang boleh dan melalui pembelajaran secara online, cikgu. Okey. Misi Frank kata betul, Datuk. Zaman MCO senang fokus. Yes, right. Right. Okey. Tentang belajar saham ni, apakah Datuk pun dalam kategori senior kan, sebab kalau kita nak belajar saham tu ada kategori macam dia punya tahap pemahaman tu berlainan antara setiap golongan umur. Jadi pada Datuk, bagaimanakah sistem pembelajaran atau modul yang sesuai bagi Datuk? Dalam bisnes ni yang penting ialah untung. Yang penting adalah bisnes ialah untung. Modul pembelajaran ni saya tengok yang cikgu tunjuk dalam slide, yang cikgu isi berbeza dengan cikgu-cikgu yang lain. Berbeza dengan coach-coach saham yang lain. Dengan cikgu saham ni, dia boleh pusing belakang, guna pen dengan whiteboard, dia dah boleh scribble lah. Dia boleh menerangkan apa yang ada. Saya jurutera profesional.
cikgu remiser professional. Jadi bila kita communicate tu dia jive, maknanya cocok Pak. Kita cocok sebab dia faham apa yang saya nak dengar dan dia pun tahu macam mana nak jawab segmen soalan tu. Itu yang saya rasa cocok tu sebab kita memahami cara pemikiran masing-masing, kita menghormati profesionalism dari segi remiser dengan engineer dan kita boleh menghasilkan keputusan yang baik, hasil yang baik dalam kita punya pelaburan. Ya, betul. Profession engineer ni memerlukan satu kaedah yang sangat-sangat tepat, excellent. Begitu dengan saham lah, kalau kita silap sikit, kita berpotensi mendapat kerugian. Data science, big data dan kita punya calculation, semuanya berasaskan pada data. Kita buat keputusan berasaskan pada angka dan berdasarkan kepada simulation yang kita buat. Kalau kita tak yakin, tak usah buat lah. Kalau yakin, tepat, baru kita mula buat. Jadi mungkin lambat sedikit, tapi biar lambat asal selamat lah kita kata kan. Dan berkekalan. Jangan separuh sustainable jalan. Lah. Kita kata, jangan separuh jalan. Dia tak kekal, kita kata sustainable. Kelestarian tu ada, kita boleh naik, turun, naik balik, turun balik, naik. Kita memang, kita akui, pasaran saham ni bukan selalu naik. Ada naik, ada turun, ada naik, turun. Yang pentingnya, masa naik pun kita dapat capai keuntungan. Masa turun pun kita nak capai keuntungan. Ini yang saya belajar daripada cikgu saham, yang saya rasa kita ada safety net, kita ada risk management dan kita boleh mengawal kita punya pelaburan supaya tak jatuh terduduk keleput dan tak naik mencanak. Naik boleh mencanak, tapi jatuh kita boleh handle, kita boleh manage, kita punya risiko kerugian tu boleh diuruskan dengan baik. Okey. Satu soalan lagi, ada setengah pendapat mengatakan tidak perlu mempunyai remiser untuk kita buat urus niaga saham. Apa pendapat Datuk? Ya, memang betul. Dalam dunia sekarang ni kita boleh trading secara online, tapi saya masih yakin bahawa kita memerlukan seorang remiser yang boleh bagi nasihat dan boleh menyediakan pada kita maklumat tentang T+2, bagaimana kita nak buat kontra dan apakah berita-berita yang terbaru supaya kita lebih selamat merendahkan risiko. Kadang-kadang orang dia ada masa 100% untuk berkecimpung dalam bidang saham. Tapi kemahiran dan pengalaman tu kita tak dapat lawan dengan kawan-kawan yang ada lebih banyak pada kita. Jadi kalau kita hormat dengan kawan-kawan remiser seperti cikgu saham ni yang ada pengalaman yang luas dan boleh bagi nasihat dan boleh analisa kita punya keputusan, alangkah itu lebih baik kan. Jadi pemudah cara dia tu, kalau kita ingat kita punya pengiraan tu ialah counter yang begini dan kita boleh refer pada cikgu saham. Kalau kita ada remiser macam tu, kita tanya ada cikgu, yang ni macam mana? Dia akan bagi dia punya analisa, dia punya background, homework dia dah buat. Boleh kita compare dengan kita punya, adakah selaras? Kalau selaras itu cocok Pak, itu deal. Kalau kurang selaras tu kita kena kaji semula di mana kesilapan kita. Ya. Ada 5 perkara yang kita tengok yang kita bila sebelum kita melabur tu, macam syarikat, kerugian dia, hutang dia, dividen dia dan sebagainya. Jadi ini semua kita boleh tengok. Tapi mungkin remiser ada lebih banyak maklumat yang kita boleh kongsi antara kita dan kita boleh kembangkan lagi pelaburan kita tu. Okey. Ikram Jalal kata terbaik, Wan Ahmad Jasri terbaik, semuanya terbaik lah. Terima kasih. Kita masih belajar. Kalau terbaik itu kita nak berjumpa di puncak jaya. Kalau kita berjaya melambung dan meraih laba sehingga jutaan ringgit, masa itu barulah kita kata this is the best. So far, setakat yang kita lalu ni, kita dapat bimbingan yang terbaik untuk kita kembangkan lagi ke atas. Dan saya harap saya dapat berjumpa dengan semua kawan-kawan yang dalam grup cikgu ni di Puncak Jaya bersama-sama dengan cikgu kita sekali jadi milioner dalam masa yang terdekat. Okey, insya-Allah. Okey. Ada tak? Ada apa-apa soalan nak tanya pasal solar energy kita ada bersama Datuk Muhammad Guntur, boleh tanya kepada macam mana kalau nak buat tempahan untuk pasang di kediaman macam mana? Ya, okey. Datuk? Dalam negara kita ada 2 skim. Satu skim kita panggil lah skim solar, yang ini kerajaan buka tender tiap tahun untuk membida dapat lesen dan kita buat solar farm, kita sign power purchase agreement dengan TNB. Dan skim yang kedua kita panggil net energy metering.
dalam net energy metering ni, kerajaan memberi peluang kepada isi rumah, bangunan kerajaan dan juga komersial dan industri untuk memasang solar dan guna sendiri untuk mengurangkan bil elektrik. Untuk sektor domestik, di mana bil elektrik kita mempunyai 5 blok. Blok 200 kilowatt hour yang pertama 21 sen, 38 sen, 47 sen dan blok yang paling tinggi 57 sen. Jadi untuk orang yang membayar bil elektrik hingga RM500, RM600 ke atas, sekiranya dia masang solar panel, dia dapat menjimatkan lebih kurang RM250 kalau dia pakai 4 kilowatt. Kalau dia masang hingga 10 kilowatt peak, dia dapat menjimatkan sehingga RM560 sebulan. Peratusan penyematan itu tertakluk pada kadar penggunaan sedia ada. Kadang-kadang orang kata, my solar panel can save 70% or 80%. Yang sebenarnya bergantung pada ni, kalau bil elektrik dia sampai RM4,000 sebulan, jadi penyematan RM600 itu tak ada lah. Kalau bil elektrik dia RM700 sebulan, dia pasang 10 kilowatt, tentulah dia boleh save 80%. Jadi angka percentage ni kurang tidak memberi kesan, tidak memberi jawapan yang tepat pada penggunaan. Jadi untuk kawan-kawan yang nak pasang solar panel, saya syorkan hubungi kita di gadingkencana.com.my ataupun melawat ke kita punya Facebook fb/gadingkencana.com.my. Daripada situ kita boleh bagi penerangan dan kalau perlu boleh masuk terus ke gadingkencana.com.my dan PM kita akan jawab, kita akan respon pada kawan-kawan yang berminat untuk memasang solar. Okey. Seperti yang kita ketahui Datuk, kaum Bumiputera ataupun orang Melayu merasa skeptikal tentang saham. Jadi boleh Datuk terangkan kenapa? Mungkin Datuk pun pernah rasa skeptikal tentang saham. Ya. Memang betul. Mungkin dalam pasaran saham, saya tengok pelabur Bumiputera ni saya ingat ada cuma takat 25%. Jadi ini memang latar belakang ataupun our mindset sebagai Melayu dan Bumiputera ni, kita bukan daripada golongan masyarakat yang berdagang. Kita sentiasa duduk dalam keselesaan kita, dan kalau kita ada duit kita simpan dalam bank, kita masuk fixed deposit. Dan kalau kita ada aset, kita akan simpan aset tu untuk dibagi pada anak cucu. Datuk saya dulu tanam buah durian untuk bagi anak cucu makan. Dan betul hari ini kita makan durian dia lah, tapi itu je lah. Jadi maknanya dalam masyarakat Melayu, yang penting ialah kebahagiaan berkeluarga, harmoni. Sedangkan dalam masyarakat lain, yang penting ialah menjana keuntungan. Dia nak duit, apa pun nak duit. Kalau raya pun dia nak duit. Jadi itu kita tak salahkan mana-mana kaum. Tapi mungkin background dan juga exposure kita begitu, maka pada hari ini bilangan pelabur-pelabur dalam bursa Malaysia itu untuk Bumiputera agak rendah berbanding dengan kaum yang lain. Jadi saya menyeru pada lebih ramai lagi kaum Bumiputera untuk belajar tentang saham dan berkecimpunglah dalam pasaran saham, kerana ramai juga syarikat-syarikat Bumiputera yang tersenarai di bursa Malaysia. Dan kadang-kadang kita memerlukan sokongan. Hari ini kalau disebut pegangan equity Bumiputera tu, kita merujuk kepada pegangan Bumiputera oleh institusi Bumiputera seperti PNB, KUAP, KWSP, EPF dan sebagainya. Tetapi individu Bumiputera yang memegang saham itu sangat sedikit, ataupun dahlah sedikit. Nilai yang dipegang pun lagilah ciput. Jadi maknanya kurang. Sampai masanya untuk generasi kita ni, saya ni dah umur 59 tahun, sampai masanya untuk kita ni mula meneroka bidang pasaran saham ini, sebab pasaran saham ini ialah satu bidang yang global. Global, dan kalau kita pandai trade di bursa Malaysia, kita boleh trade di bursa Singapura, dan kita juga boleh trade di bursa Indonesia. Jadi ilmu yang global ni bukan senang nak dapat. Dan kita bernasib baik, kita kawan baik dengan cikgu saham. Dan cikgu saham punya pengalaman tu dia share kat kita di Malaysia. Kita boleh melabur di Thailand, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, Hong Kong yang lebih besar lagi dia punya market cap dia, Japan dan sebagainya. Jadi bila kita ada pengalaman dalam bidang yang global business, jadi kita punya heart tu sky is the limit. Macam tu juga saya dalam bidang solar. Orang tanya, kenapa nak solar? Sebab saya bidang
solar business ni is a global business. Kalau saya boleh buat solar farm di Malaysia, saya juga boleh dapat lesen di Indonesia satu dan bina satu besar. Saya juga boleh buat di Thailand, di Myanmar, di Vietnam, di Laos, Cambodia. Saya pun boleh dapat dan saya boleh buat sebab pengalaman itu adalah pengalaman global dan pasukan yang kita ada ni pasukan yang kental ya. Anak-anak Bumi Putra yang kita ada latih, yang profesional, yang engineer, yang technician, yang quantity surveyor, yang arkitek dan sebagainya. Tim kita ni boleh bergerak ke mana-mana saja. Dan kita tak mestinya duduk di Malaysia dan perkembangan tu banyak. Jadi begitulah. Saham pun sama, solar pun sama. Jadi kita gabung sekali, kita dapat raise capital yang besar, kita boleh masuk tender yang lebih besar lagi di masa depan. Okey. Satu soalan killer saya nak tanya Datuk. Soalan ni semua on the spot, memang tak ada dirancang. Sebelum Datuk berjumpa dengan Cikgu Saham, pernah tak Datuk berjumpa dengan pakar-pakar saham yang lain? Ada, saya ada jumpa, saya ada masuk kelas, tapi saya dapati pakar-pakar saham lain tu terlalu bombastik ya. Dia bila bagi kuliah tu terlalu bombastik dan besar dan ni. Dia menakutkan kita. Ya. Sebab kita ni newbie. Bila kita baru terasa masuk, kecil. Kita selalu terasa kecil kan. Dia orang di atas stage tu terlalu gah, terlalu besar dan terlalu so terdapat jurang terlampau. Jurang dia apa ni, gap terlalu besar kan. Saya kata tak apalah, dah bayar fee mahal-mahal pun hang buatlah. Hang pandai punya pasal lah. So saya pun tadi. Jadi nak dapatkan reminder yang sensitif, yang boleh kita sentuh, yang kita boleh duduk dan go through one by one ni tak ada sebenarnya. Dan saya kagum dengan sehari. Dan Cikgu Saham ni dia fokus. Dia walaupun dia ambil apa ni kawan-kawan sedikit tapi dia fokus. Kita WhatsApp dia jawab immediately. Dan saya confident kalau apa ni pakar-pakar saham yang lain tu yang cerita tentang saham yang besar tu, I don't think they know who you are kan. Dalam kelas you yang sampai besar, kalau you mesej pun dia pun tak kenal you siapa, lu siapa. Jadi kalau macam ni cikgu kenal setiap anak murid dia, bukan senang ya. Imam Ghazali tu walaupun murid-murid dia ramai, dia kenal setiap seorang murid-murid dia. Dia tahu semua sebab dia ada bai'ah, dia semua dia ingat ya. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang ni untuk cikgu-cikgu yang tahu kenal anak murid dia, cikgu selalu tak kenal anak murid yang kenal cikgu. Tapi dalam kes ni, cikgu ni dia kenal semua anak murid dia sebab apa? Sebab dia pantau. Dia pantau adakah ilmu dia bagi tu dah bermanfaat, adakah apa cadangan-cadangan tu sudah dilaksanakan. Saya tak malu, saya beritahu cikgu, saya belum lagi, saya masih belajar dan cikgu pun faham. Dia pun tak pressure saya belilah. Dia tak ada pressure pun. Saya tanya pun dia bagi juga jawapan. Dia bagi jawapan. Dia sentiasa ada di sana bagi jawapan untuk bina keyakinan untuk saya memasuki dalam. Dia pun tahu newbie ni takut. Memang takutlah. Saya tak malu lah nak beritahu. Saya tak malu nak beritahu kata saya newbie dalam saham dan saya pun takut nak buang duit. Duit ni kalau rugi ni sayang, boleh pakai duit ni untuk buat benda lain, untuk projek makan. Zaman sekarang especially lah. Ya, betul. Jadi itulah saya punya jawapan lah cikgu. Okey. So, kita tak ada apa-apa soalan. Okey, Cikgu Saham rasa setakat ni saja sembang saham secara santai bersama tetamu istimewa. So, kita berjumpa pada bila-bila masa yang pada hari-hari yang Cikgu Saham berlapangan. So, itu saja. Assalamualaikum. Okey, bye. Bye.